A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi sekali dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sahabat kita segemit, apa khabar? Ya, saya khabar baik. Saya Hafiz, apa khabar pada hari ni? Baik. Ya, saya Hafiz busy sekarang Sekarang kita dua-dua busy tengah membangunkan website ni. Yes, betul. Jadi kalau ada apa-apa macam kelemahan tu, kesilapan, kesalahan, kelembapan tu, kita mohon maaf Kita sama-sama dengan IB baru, IB lama akan cuba jadikan website ni antara yang top 10 nantilah. Itu kita punya perancangan 5 tahun akan datang. Tapi bilanya nak bergerak 5 tahun akan datang kalau kita tak bergerak daripada sekarang Betul. Jadi ini adalah long term punya goal Jadi kalau short term tu macam kita trade goal short term Jadi kita ada short term punya perancangan sekarang ni kita cuba close kepada IB kita dan kita buat banyak seminar supaya kita lebih dekat dengan IB dan IB pula kita nak dia lebih dekat dengan klien. Jadi semuanya bersatu kan, semua info sama-sama dapat. Jadi kalau ada apa-apa benda nak ubah, kita sama-sama bincangkan, jadi kita boleh jadi lebih bagus lah. Okay, sebelum kita lanjutkan kita punya perbincangan, kita akan mulakan dulu dengan baca surah Fatihah dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan semuanya, kepada semua Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan kepada yang bukan beragama Islam adalah bertafakur sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, tanpa kita melengahkan masa, kita sekarang nak cuba fixkan masa jadi masa ni amat penting. Kita pun dah start walaupun sibuk, kita dah start fixkan masa, buat jadual kita semua Jadi kita terus mulakan dulu kita punya Anissa fundamental. Okey, dipersilakan Mr. Gemit. Okey, terima kasih terima kasih Sir Hafiz dan selamat pagi kepada semua. Harap semua sihat-sihat belaka dan ni. Jadi saya sebenarnya nak cerita pasal fundamental analisis untuk hari ni. Jadi saya akan sharekan skrin saya dulu supaya anda boleh lihat apa yang tengah berlaku. Jadi seperti yang anda lihat, pertamanya saya selalu menggunakan Forex Factory dan juga saya menggunakan investing.com. Jadi untuk hari ini seperti yang anda dapat lihat, hari ini ialah 26 hari bulan Oktober. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, kita kena lihat kepada news yang penting untuk hari ini related dengan US. Seperti yang kita dapat lihat di sini, kita ada satu news pada pukul 1.55 pagi ini related dengan FOMC member Waller speak namun kita tiada information buat masa sekarang dan selain daripada itu, kalau kita melihat kepada USD, banyak daripada newsnya bukannya high impact dan kita cuma ada satu news iaitu new home sales yang berada di medium impact Jadi ini adalah news yang sangat-sangat penting kerana ini adalah leading indicator seperti yang anda dapat lihat di sini. Jadi untuk leading indicator seperti yang anda tahu, memang ianya mempunyai efek Ianya mempunyai efek. Saya akan tunjukkan kat live stream juga. Kat live stream mereka boleh tengok. Okey, leading indicator ni sangat-sangat penting kerana dia akan menentukan trend Dan seperti yang kita dapat lihat di sini pada September yang lalu, seperti yang kita dapat lihat di sini, DXY sebenarnya 685. Apa yang difokuskan ialah 500k. Kalau home sales naik, maka ini bagus untuk US dollar.
ya. Tapi seperti yang kita tengok di sini, dia punya forecast dia adalah sangat kurang sebenarnya ya, daripada 685. Makanya US dollar akan menurun, ya, akan menurun ya. Dan telah bermula juga penurunan ya untuk US dollar. Sejak semalam juga kalau kita lihat memang berlaku penurunan terhadap US dollar. Dan namun apa yang kita dapat lihat ialah dia punya masih dalam tight range lagi lah. Dia masih dalam tight range lagi. Okay. Jadi selain daripada itu, saya sekarang nak bagi tahu apa fundamental faktor ya yang paling penting untuk dilihat. Jadi pertamanya anda selalu boleh pergi ke investing.com, pilih XAU USD XAU USD, anda tekan saja XAU USD di atas ini. Ya, anda lihat XAU USD. Kemudian selepas tu anda pilih, anda boleh scroll ke bawah je. Terus scroll ke bawah, anda akan melihat news Katanya anda akan ada news. Yang ini technical analysis. Tapi kalau anda tekan XAU USD, okay, lepas tu anda scroll ke bawah, anda akan melihat news. Jadi seperti yang anda lihat di sini, sini ada 2 ke 3 news yang sangat penting sebenarnya bawah gold Okey. Jadi saya akan buka yang pertama, saya akan buka yang kedua. Sekurang-kurangnya tengok 2 ke 3 lah. Tapi kalau tengok 2 pun dah tahu dah kan, dah cukup dah. Jadi seperti yang kita tahu, gold moves a little, copper dented by China jitters. Copper ni memang dia efek dia daripada China sebenarnya, sebab China adalah importer terbesar untuk copper sebenarnya. Jadi apa-apa slowdown dalam negara dia memang akan efek kepada copper lah. Dia ni memang penting Memang penting. Memang penting. Kita sekarang ni dunia maya kan, dia punya hardware itu memang lebih pada ni. Yes, betul. Ni dengan gold. Betul. Dalam komputer ada gold, dalam handphone ada gold kan. Yes, betul. Jadi memang penting copper tu ya. Sebab banyak daripada produk-produk kan menggunakan copper. Kalau tak ada pengeluaran ni slow, mana pengeluaran dunia, barang-barang macam tu, barang-barang elektrikal ke barang-barang macam perhubungannya kan, macam komputer apa semua memang susah nak gerak. Kereta pun sama juga. Betul, sangat betul ya. Jadi resources ini sebenarnya sangat penting untuk untuk kita melancarkan setiap perhubungan di dalam dunia. Ya, betul. Dan seperti yang kita dapat lihat di sini, kita boleh tengok gold prices hovered near key support levels on Wednesday, while copper prices fell as concerns over China and weak economic data soured the demand outlook for the industrial metal. Tapi metal markets took a little support daripada weakening US dollar index. Ini lagi satu fundamental factor yang sangat penting. Kalau kita nak tahu kenaikan US dollar berlaku ataupun penurunan, kita selalu lihat kepada US dollar index. Kalau US dollar index selalu naik, makanya US dollar akan naik. Jadi itulah sebenarnya, kalau kita tengok US dollar index ni kalau turun, makanya gold memang turun. Itu adalah dia punya orang panggil correlation correlation dia. Ya. Dan perkara ini berlaku over a slowdown in major economies set appetite. The prospect of a sharp interest rate hike by Federal Reserve next month also keep traders on edge. Perkara ini sebenarnya memang merisaukan. Seperti yang kita dapat lihat dalam setiap news ni, kita selalu lihat kepada interest rate dia. Jadi memang mereka kata mereka akan naikkan interest rate dia. Jadi ini sangat menakutkan traders sebenarnya. Seperti yang kita lihat, walaupun macam kadang-kadang mereka kata mereka nak buat next month, tapi traders dah alert dah sebelum tu. Jadi perkara tu juga boleh membuatkan mereka macam determine direction of market sekarang. Maksudnya dia punya impact dia macam lebih kurang apa-apa ni yang keluar tu, traders selalu akan berhati-hati awal. Jadi apabila dia berhati-hati awal, efek tu akan berlaku immediate. So sebab itulah kita tengok kalau kita cakap gold akan naik, gold akan naik. Kalau kita kata US dollar akan naik, US dollar akan naik. Tapi dia ada sebab-sebab dia yang tertentu. Kerana trader dah melihat benda ni sebelum tu. Sebab kenapa trader sebenarnya apa dia punya main intention dia adalah dia nak keuntungan. Dia nak profit. Kalau dia memulai dari sekarang,
makanya dia boleh efekkan direction market untuk satu jangka masa yang lama. Dan apabila untuk satu jangka masa yang lama dan apabila sampai pada interest rate hiking dan sebagainya, makanya dia akan mendapatkan lebih profit. Jadi adalah penting sebab direction of market adalah susah untuk kita predict. Jadi kalau mereka tahu di mana sebenarnya ada high volatility, low volatility dalam market, jadi makanya mereka boleh buat satu capping lah. Sebab tu penting untuk kita tahu bookmap juga. Ya, di mana kita tahu dia punya lower key, dia punya upper key juga sebenarnya. Ya. Jadi ini akan membantulah, sangat-sangat membantu sebenarnya kalau kita tahu tentang sentimen lah. Ya. Okay. Jadi seperti yang kita dapat lihat, selain daripada itu kita tengok macam hike ya, hike ni penting, interest rate. Lagi satu kita tengok yang ni juga gold has lost its safe haven ya, safe haven status sebab selalunya dia digunakan sebagai hedging against inflation ya. Okay. Yang ni near term market has a nearly 100% chance of 75 basis point interest rate hike. Ada chance. Okay. Selain daripada itu, jom kita tengok apa lagi fundamental factor yang sangat penting kat sini. Copper future ni jatuh kerana Presiden Xi Jinping approval for a third drove up concerns over more economical destructive policy. Ini adalah kerana zero COVID policy dia. Ini dia masih tetap, dia masih kekal seperti apa yang saya bagi tahu semalam tu, dia tetap benda yang sama pada hari ini. Kalau kita lihat setiap news ni sebenarnya dia bersambung-sambung ya. Jadi kalau kita nak kata dekat mana perkara ni boleh berhenti dan sebagainya, kadang-kadang perkara ini adalah seperti coincidence juga ya. Dia adalah seperti coincidence juga di mana perkara itu boleh berlaku secara tiba-tiba. Kalau contohnya China mengatakannya bahawa dia nak keluar daripada zero COVID policy dia, maka demand untuk copper akan naik dan ini akan menguatkan gold lagi, iaitu gold akan juga naik juga ya. Jadi seperti yang kita tengok middling GDP data weighted on sentiment towards the country, weak manufacturing indicators from the world three largest economy released this week also painted a dim picture of global industrial activity ya. Maksudnya ada masalah dengan global industrial activity ya. Global industrial activity ni sangat poor sangat kurang sebenarnya. Okey. Dan selain daripada itu kita dah boleh tengok kita ada slowing output daripada Chile ya, iaitu satu tempat yang di mana mereka sebenarnya proseskan copper ya. Jadi mereka ada strike ya. Mereka ada strike di sana di Chile, di Escondida ya, masih ada bersambungan ya. Cerita dia masih ada sambungan dan seperti yang kita tengok US sanction atas Russian exports ya. Jadi maksud dia US ni sebab US dengan European Union ni diorang adalah ally kan, NATO kan. Jadi kalau US sanction Russia, maksud dia European Union pun akan sanction Russia juga. Jadi ini menyebabkan sebenarnya masalah kepada copper dan juga gold. Dan seperti kita dapat lihat, focus is now on the upcoming US third quarter GDP data due this week to gauge the impact of rising interest rate on the world largest economy. Maksudnya kalau sekarang kita nak tahu sama ada interest rate akan dinaikkan atau tidak, kita kena melihat kepada third quarter GDP untuk US. Jadi ini adalah key point yang kita kena lihat. Dan seperti yang kita tengok sini, dia punya release dia akan berlaku keesokan harinya, iaitu pada 27 Oktober. Dan forecast sekarang adalah di 2.4%. Maksudnya 2.4% ni adalah bagus dia akan naik lah. Ya, tapi kita kena tengok apa dia punya actual thing lah. Okey, jadi seperti yang anda tahu, ini adalah news yang pertama Saya nak tunjukkan news yang sebelumnya. Kenapa saya tunjukkan news sebelumnya? Supaya anda boleh relatekan dengan news yang sekarang ni lah. Okey, jadi news yang sebelum ni seperti yang kita tengok, global share rise. Okey, sterling rallies as dollar retreats. Okey, kenapa perkara ini berlaku? Kenapa share naik, kenapa sterling naik dan dolar sebenarnya menurun? Ada sebab dia sebenarnya. Kalau kita lihat, Wall Street continue its advance on Tuesday as weak data stock hopes the Federal Reserve will slow its aggressive pace of interest rate and European shares notch a second day of gains as better than expected earnings of offset economic worry. Maksudnya Wall Street
sebenarnya menganggap yang bahawa Fed akan sebenarnya slow down dia punya interest rate dia, sebab Fed pernah berkata dalam satu news yang dia akan sebenarnya mengurangkan interest rate dia sehingga 2%, kerana sebab yang diberikan adalah untuk mengkontrolkan inflasi dalam negara dia. Jadi kalau kita melihat kepada perkara ini, sebenarnya kalau mereka dah naikkan sangat interest rate sampai inflasi sangat tinggi dalam negara mereka, maksudnya mereka sebenarnya tidak achieve lah apa yang mereka nak achievekan. Tapi Wall Street sebenarnya menganggap yang bahawa Fed ni dia akan slow down. Apabila dia slow down, sebab tu sebenarnya dia punya global share dia increase ya. Dan bukan itu saja. Sterling, kenapa sterling naik pound? Recently sterling naik kerana Rishi Sunak menjadi Britain Prime Minister, boosting investor sentiment. The dollar index fall to a 3-week low, bolstering the commodity price. Ini maksudnya apabila Rishi Sunak become the British Prime Minister, perkara ini juga telah menaikkan British Pound sebenarnya. Jadi British Pound dengan gold dia ada correlation. Correlation dia ialah kalau British Pound naik, US dollar akan turun. Sebab tu sebenarnya gold ada kenaikan. Yes, gold ada kenaikan ya. Inilah sebab dia sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya mereka sebenarnya di investing.com ni mereka memberikan semua fundamental faktor dan semua sebab-sebab dia atas kenapa market adalah begitu. Jadi seperti yang kalau anda baca di sini, anda dah sebenarnya dah boleh tahu dah apa yang tengah berlaku. Shares naik kan, shares naik. Kalau shares naik, maksudnya gold pun akan naik kan. US dollar akan turun. Contohnya kalau nak belajar fundamental analysis, boleh baca daripada news. Kita boleh faham. Jadi selepas kita baca macam setiap hari beberapa kali, kita dah boleh dapat, dah boleh capture dah. Jadi inilah perkara yang saya nak cerita. Was up 1.67. Lepas tu kita boleh tengok apa lagi. European Bank apa dia buat? Is expected to raise. Tengok kalau Amerika kata dia nak raiskan dia punya sampai 75 basis point, Bank of England pun akan ikut. Dia pun ada correlation juga. So, sebab apa-apa macam berlaku ni, dia kadang-kadang inflasi tinggi. Kalau US dollar naik, akan berlaku inflasi dalam negara lain. Sebab mereka kena keluarkan banyak duit untuk sebenarnya buat trading, ya, untuk ekspor dan import. Ya, jadi inflasi naik. Kalau inflasi ni naik, makanya kebanyakan daripada central bank di dunia, mereka akan menaikkan interest rate mereka juga. Sebab mereka nak duit, banyak duit kan. So sebab tu mereka akan naikkan interest rate mereka ya. Selain daripada tu kita boleh tengok yield pun jatuh. Yang 10 tahun punya itu yang treasury yield kan. Sebelum ni semua kita tengok apa dia naik kan. Selepas dia jadi prime minister ni, tengok dia punya yield pun jatuh. Eurozone pun ada sedikit jatuhan. Benchmark German 10 year kat 2.17 ya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita penting untuk kita lihat sebenarnya. Tengok Brent crude pun naik crude oil pun naik, US Texas WTI pun naik. Jadi ini semua ada correlation ada correlation. Boosted commodity making them less expensive to holders. Okay, jadi ini yang anda boleh tengok. Itu je saya nak bagi tahu. Jadi kalau anda lihat daripada sini, selepas anda lihat kat sini, anda boleh sebenarnya faham penyambungan daripada news ini ke news ini sebenarnya. Jadi apabila anda lihat kat sini, sebenarnya gold mempunyai kenaikan pada masa ini sebenarnya. Gold memang mempunyai kenaikan dan seperti yang kita lihat ialah walaupun copper prices ada masalah dan sebagainya, tapi itu bukan satu saja fundamental factor yang boleh efekkan kepada gold price. Sebenarnya ada banyak lagi fundamental factor juga yang penting untuk kita lihat, dan lagi banyak fundamental factor yang menyokong kepada kenaikan gold. Jadi lebih tinggilah untuk chances untuk gold sebenarnya naik ya. Jadi seperti yang saya boleh dapat tahu daripada apa yang saya lihat sini, saya sebenarnya melihat yang bahawa kita kena fokus kepada ini. Kita kena fokus pada GDP.
US third quarter GDP seperti yang kita lihat sekarang ni ada kemungkinan US dollar akan naik daripada apa yang kita lihat. Tapi kita kena tengok data-data yang sebelum ini juga, ya. Saya akan tamatkan dalam beberapa minit lagi. Saya cuma nak bagi tahu ni je. Okey, untuk US domestic product ini anda boleh baca juga kenapa ia sangat penting sebab ini adalah untuk adjust value of goods and services produced by economy in the broadest measure of economic activity and primary indicator of the economic health. So actual better dengan forecast bagus untuk currency Anda boleh tengok, anda boleh baca. Jadi seperti yang anda tengok di Julai, Ogos dengan September boleh ambil sekurang-kurangnya 3 bulan. Seperti yang anda tengok sini dia ada pengurangan negatif. Tengok di sini negatif 0.6 Ini adalah hijau. Tapi ini adalah negatif 0.6 iaitu sama Jadi kita sebenarnya tengah melihat yang dia menjangkakan baik nampak tak? Dia punya sebelum ni macam kurang, tiba-tiba dia punya 2.4%. Macam pelik balik kenapa dia buat macam tu. Jadi kemungkinan kenapa dia buat macam tu adalah untuk mendapatkan investors. Sebab GDP ni sebuah negara ni adalah sangat-sangat penting sebenarnya. Kalau GDP kita bagus, maknanya pelabur tahu yang bahawa negara kita stable. Jadi maksudnya foreign direct investment dalam negara akan bertambah sebenarnya. Jadi kalau anda nak tahu GDP itu, kalau anda lihat kepada GDP, kalau GDP bagus, maknanya foreign direct investment juga akan naik. Jadi itulah yang paling penting sebenarnya. Kalau kita lihat pada Malaysia, kalau contohlah anda lihatlah nanti sendiri. Kalau anda tengok Malaysia punya GDP bagus, maksudnya kita tahu kita punya foreign direct investment banyak. Jadi ini saja perkara yang saya nak bagi tahu. Ini saja yang saya nak bagi tahu. Jadi jika sekiranya anda tanya saya apa trend dan sebagainya, bagi saya jenis orang yang selamat. Saya masih tengah menunggu untuk be frank lah, saya masih tengah menunggu. Tapi saya kalau nak bagi trend, kemungkinan kenaikan gold boleh berlaku. Kenaikan gold telah berlaku. Dan kemungkinan kalau China sebenarnya involved lebih kuat lah. Maksudnya mereka tidak berpegang kepada zero COVID policy dia. Makanya kita boleh menjangkakan yang kenaikan gold akan bertambah kuat. Kerana untuk masa sekarang kita tengok dia ada kenaikan, tapi cuma dia macam tengah melawan satu resisten, lepas tu dia tengah turun balik, naik balik, turun balik, naik balik, turun balik. So, itulah. Bagi saya, range saya masih saya berpegang kepada range semalam. Jadi range semalam yang saya bagi adalah 1648 tak silap saya. Saya nak check. Sekejap. Check dulu range yang saya bagi semalam. Sebab saya bagi range ni untuk keselamatan Jadi siapa-siapa trade tu sila trade dalam range lah. Kalau boleh, kalau ada range lain tu tak apa, tak ada masalah juga. Okey, range saya adalah okey, range saya adalah di antara 1648 sehingga 1654. Itu adalah range saya sebenarnya. Okey. Jadi kita lihatlah apa yang akan berlaku Lagi satu perkara juga saya nak bagi tahu, untuk CD consumer confidence seperti yang kita lihat ada penurunan juga maksudnya apa yang analis predict tu memang sebenarnya jadi, tapi dia lebih kurang daripada 105.9. Jadi anda boleh tahu memang ada baru-baru ni memang penurunan US dollar telah berlaku secara mendadak juga Tapi cuma kita nak tengok dia punya GDP ni. Kita nak tengok US quarter GDP ni. Kita nak tengok the real one esok. Kalau esok dikatakan kalau GDP dia rendah, dikatakan GDP dia adalah rendah, anda boleh masuk gold. Memang trend dia akan jadi bullish. Saya boleh bagi jaminan lah.
memang akan jadi bullish. Tapi kalau dia keluar sebaliknya kat sini, anda jangan anda jangan percaya lagi lah, ya. Maksud saya macam kalau dia baik, kalau dia baiklah, maksud dia US dollar akan naik. Kalau dia tak baik, masa dia gold akan turun. Jadi kita kena depend atas ni. Okay, itu sajalah saya nak beritahu ya. Minta maaf kalau saya ambil masa lama. Jadi ini adalah daripada pembacaan saya lah, ya, tentang trend dan juga range. Saya akan serahkan kepada Sir Hafiz untuk berikan penerangan tentang fundamental analysis. Okey, terima kasih Mek. Okay, thank you. Boleh ulang balik tak yang ni tadi? Okay, US third quarter GDP ya. Kalau bacaan dia bagus, Ya. Maknanya US dollar akan naik. US dollar naiklah, gold turun lah kan. Gold turun ya. Kalau sebaliknya yang ni bacaan dia rendah, maknanya gold akan naik. gold akan naik. Gold akan Takut ada yang confuse tadi ya. Ya betul. Ya betul. Sebab saya juga ada kerisauan tentang dia punya interest rate dia kan. Jadi dia memang kata Wall Street kata dia dah kurangkan. Jadi sebab tu investors macam dia tolonglah untuk kenaikkan gold. Tapi lepas tu kalau dia nak buat dekat November ni kan, dia nak naikkan, so itu juga menakutkan mereka juga. Jadi sebab tu kita tak boleh nak bagi kita trend betul-betul. So sebab itulah. Jadi kalau boleh lah kita ikut trend apa yang dah berjalan lah kan. Yes, ada yang dah belajar yang macam ni dia dah berjalan, yang ni pun dah ditunjukkan oleh indikator lainnya progression channel. Jadi dekat sini sebenarnya kita boleh tapis juga benda-benda macam tu. Jadi dekat sini dia masih lagi dalam range yang kita tandakan sebelum ni. Dan dia tak lagi pecah atas ataupun pecah bawah. Jadi kalau kita nak start tengok daripada daily, kalau kita tengok daily masih lagi ini adalah engulfing dan dia masih lagi buat kenaikan. Yang ini engulfing buy, dia masih lagi buat kenaikan. Dan kalau kita tengok dekat sini sebenarnya ni ada momentum untuk buy, momentum untuk buy sebab ni yang ni dia dah pecah dia punya resistance dan ini adalah pullback dan kemudian ni akan naik, minima pun mungkin akan naik paras-paras ni juga kemungkinan kalau dia nak naik, dan sini adalah tempat yang bagus untuk dia naik ataupun dia test lah. Boleh juga kita tandakan kalau dia nak naik lah. Sebab yang ni kita bergantung kepada dia punya bacaan GDP nanti. Ini adalah dia punya tempat dia, ni satu. Jauh juga. Kalau GDP tu boleh tahan seminggu kan. Minggu depan boleh juga sampai sini. Dan ini adalah tak mustahil walaupun ni dalam penurunan, sebab yang ni adalah dia punya resistance. Maksudnya dia turun, dia tinggalkan resistance, dia turun, dia tinggalkan resistance. Yang ni dia turun, dia akan tinggalkan resistance. Jadi dia akan test permulaan dekat sini sebab sini adalah support. Support become resistance, double support become resistance. Yang ni dia dah tembus atas, tembus bawah dan dia akan cuba juga pergi balik dekat kawasan ni. Itu kalau news menyebelahi gold contoh USD week lah, baru dia akan naik lah. Mana gold menang lah tu, akan naik kan. Jadi ini kebarangkalian dia akan pergi kalau USD week jadi besar juga kalau dia nak pergi tapi first dia akan pecahkan ni dululah, dia akan test ni. Sebab ni adalah test, ni akan retest baru dia akan pergi naik lah. Okay, kalau kita tengok dekat 4 jam 4 jam ini adalah yang kita tandakan sebelum ni. Ini adalah support dia, resistance dia, dan ini adalah support yang daripada sebelum ni. Ni dia masih lagi ni, dan ini test tengoklah sama ada dia nak retest sini ataupun retest sini. Ini sama juga ni sebenarnya. Jadi dua zone ni adalah kuat. Kalau kita tengok dekat sini, zone dia adalah di 16.19 dan 16.74.
Kalau zon-zon yang pendek tadi yang macam Segemik kata tadi, dia ada areas yang ni support yang ni kan. Betul tak? 1642, 1638. Dia kalau nak pergi dia area atas ni, dia punya range dia. Jadi kemungkinan dia boleh juga pecah range ni sebab yang ni dia dah try, dia dah pergi sekali dia cucuk. Kemungkinan dia boleh pecah. Dan juga kalau ini adalah penurunan dan dia start dekat resistance become support, contohnya dia start kan, dan ini dia bagi indicate apa, dia bagi kita engulfing bullish engulfing, dan ini adalah penurunan iaitu pullback. Dia banyak pullback turun, pullback, naik, naik, pullback, naik bagi engulfing dan pullback. Yang ni selepas dia pullback dia cuba buat kenaikan. Jadi kita kena hati-hati kalau nak sell sebab kita sell di dalam buy punya mood. Satu lagi kalau nak tengok buy punya mood, ini adalah buy punya mood. Ini adalah wilayah buyer, wilayah buyer. Ini adalah wilayah seller. Tapi wilayah buyer ni tak berapa kuat sebab kita tengok dia kecil dan ini adalah lagi besar. Mana buyer dekat seller dekat sini besar, ni buyer ni baru nak berkembang. Tapi dia belum lagi kuat. Maknanya dia boleh stuck dekat area sini nanti. Dan kalau kita tengok dekat stokastik dia dah hampir-hampir sampai dekat sini dekat penghujung dia. Jadi kalau nak buy pun hati-hati buy, jangan ambil buy yang banyak kan, setakat 30 ke 50 pip boleh lah sebab itu adalah range untuk scalper dan yang sekarang ni adalah lebih baik kita scalping daripada buat intraday sebab arah dia belum lagi strong belum lagi strong. Dan kalau kita nak tengok nak tunggu news kalau kita nak tunggu news yang baru, makanya kita boleh cuba gunakan semalam punya bacaan fundamental iaitu USD week USD week, makanya cari buy lah, betul cari buy lah, kita sasarkan buy. Dan dekat sini pun dia dah di time frame 1 jam pun dia buat penurunan sebagai pullback dan dia buat kenaikan. Yang ni adalah disebabkan dia dah pecah 1 resisten, 2 resisten, 3 resisten yang berhampiran, dia buat pullback balik di kawasan yang pertama. Yang kedua, yang ni dia buat turun lagi dekat sini, dia pullback dekat 2 resisten yang dia pernah lepaskan dulu. Jadi yang ni dia start buat kenaikan balik. Dan kalau kita tengok dekat sini, kemungkinan harga kalau dia buat A, B, C ataupun 1, 2, 3, 4, 5 ke, cukuplah 1, 2, 3 ataupun A, B, C, dia dah boleh pergi melebihi yang ni dan dia akan pergi dekat area atas ni lah. Dan hampir-hampir juga nanti dekat atas ni. Kalau momentum kuat, ada di news nanti, coincident punya news ke, dia boleh capai dekat atas. Biasanya kalau dia dah capai dekat atas, bila ada news, kemungkinan news tu akan menterbalikkan dia punya arah. Jadi mungkin news malam, kalau dia naik waktu siang, biasa saya cakap kan, bila dia naik waktu siang sampai petang, kemungkinan malam akan ada momentum buy sikit dan dia terus akan turun jatuh. Sebab dia dah habiskan dia punya buy punya mood lah. Buy punya mood. Dan pada waktu itu mungkin USD akan strong dan gold akan jatuh. Itu saya punya prediction lah. Sebab yang ni biasanya kalau dia naik, dia akan turun balik. Sama juga kita tengok macam ni, dia turun, dia akan naik. Sama. Jadi kalau dekat sini, kalau menggunakan saya punya teknik iaitu teknik V-wave line tu V-wave line dekat sini sebenarnya sikit dia bagi dan dia akan buat sideways lah. Kalau jenis macam ni biasanya dia akan sideways sebab dia terlalu kecil dan dia dah sampai macam ni. Dia dah turun dan dia dah naik balik dan dia terlajak. Biasa dia turun bawah dan dia naik baru dia terlajak, tapi yang ni terlampau sikit dia ambil. Yang ni bermaksud dia adalah dia punya panggil apa,
Kukutan buyer dan seller tu masih sikit. Maksudnya tak banyak lagi buyer dan seller masuk dalam pasaran lah. Yang ni boleh ditunjukkan dengan AO yang mengecil iaitu buaya sedang tidur. Biasa buaya akan tidur pada waktu Asia dan malam dia akan buat pergerakan lah. Jadi kena hati-hati waktu tu. Dan yang ni kita sasarkan kenaikan walaupun dia ada penurunan tu kemungkinan adalah pullback yang kecil di time frame yang kecil. Yang ni saya showkan buat cari buy setup lah. Buy setup. Walaupun yang ni kalau kita tengok di time frame yang kecil, kalau menggunakan teknik Cikgu Ben, dia adalah sell. Dia adalah sell. Tapi dalam sell, dia punya sell tu sebenarnya sell kemungkinan sell pullback sebelum dia naik. Sebab ni ada momentum buy, kat sini buy, turun, ni buy lagi Jadi kurang-kurang boleh target sampai area-area atas ni lah. Ini adalah last shadow. Boleh target lah. Dan last shadow ni sebenarnya adalah di upper channel upper channel. Lepas tu baru cari entry untuk sell. Yang lebih selamat carilah apabila dia sampai atas ni. Yang ni dia tak sampai dan kemungkinan yang ni dia akan cuba sampai lah. Dah sampai atas ni. Kalau yang lebih kepada mencari entry sell, makanya cari entry sell di area sini dan buy di area sini kalau cari entry buy. Jadi yang tadi kita dah beritahu target dia yang paling atas apabila news menyatakan dia adalah USD weak, dia akan naik atas. Tapi kalau USD strong, makanya dia akan turun akan turun. Mungkin ni adalah dia punya range dia akan turun sampai bawah ni. Ini kalau malam dia sampai sini, kalau dia pecah dia naik atas lah. Kalau dia sampai sini je, lepas tu news malam USD USD ataupun GBP strong kan. GBP strong naik kan. GBP strong naik. Sebab dia GBP tu kalau nak senang kita anggap GBP tu gold lah. Kita anggap dia GBP tu gold. Sebab dia berlawanan dengan US Jadi GBP USD. GBP USD kalau gold tu adalah buy mode, maknanya GBP USD pun buy. Betul Okey, saya dah sampai dekat time frame 1 jam 1 jam. Okey, kalau nak entry kita pergi time frame yang kecil lah. Kalau nak cari entry untuk sell ataupun buy, kalau kita tengok dekat sini dia macam nak melakukan pullback pullback kecil dia masih lagi belum pecahkan yang atas ni Jadi dekat sini kalau dia tak pecah dekat sini, maknanya kita tengok jangan kita ingat dia tak boleh turun sebabnya di time frame yang lagi kecil dia dah pecah. Betul tak? Ini kan dia dah pecah atas. Jadi kalau time frame 15 minit ni adalah candle bearish maknanya kita boleh sambunglah untuk bearish dan jangan ambil banyak TP dekat area sini je lah sebab dia mungkin akan buat kenaikan balik melainkan bila kita dah TP dekat sini dan dia pecahkan yang ni, dia pecahkan ini adalah rally base rally dia ataupun yang ni bila sampai di hujung dia pecah dan dia close di luar ni ni adalah line dia 1652.844. Kalau dia close di luar bermaksud dia telah pecah support bila dia pecah support dia boleh masuk balik dan dia akan buat penurunan pula. Jadi kita kena hati-hati kalau sell dekat sini ambil je TP dekat area sini. Ambil TP dekat area sini je sebab ini TP dia pun adalah area resistance become support juga. Resistance become support dan juga di area support yang ni. TP tak perlu banyak lah sebab kita scalping di time frame 15 minit. Tapi TP dia kalau bandingkan dengan time frame bandingkan dengan pair lain dia adalah TP 1 hour. Ini macam ni kita dapat dalam 30 pip ke kan. TP 1 hour bagi EU ini kita baru 15 minit. Itu dah kira banyak lah. Okey, kalau dekat sini kita bergantung pada time frame 15 minit, kena tunggulah dia close dulu
Tapi kalau kita berada di time frame 5 minit, makanya dekat sini dia dah ada sell awal. Dia sell awal, tapi sell dia tidak strong. Apa tidak strong? Yang ni belum lagi dia masuk dalam. Dia belum lagi masuk dalam. Jadi dia tak berapa strong lah. Dia mungkin ada lagi kenaikan. Sebab sini pun kita tengok ada engulfing. Maksudnya kemungkinan time frame ni dia macam akan ada lagi kenaikan sikit. Mungkin dia nak try buat shadow ke baru dia turun. Tapi kat sini time frame 15 dah ada ni. Dah ada anggap masa ni 11.15 15 minit, maknanya ni kira boleh sell. Boleh sell lah. Boleh sell. Kalau sini tadi sell awal dia buat kenaikan. Dia buat kenaikan sikit. Yang ni kalau kita takut dekat sini tadi sell tu, contohlah kita berada di time 5 minit. Kita takut sell ni macam fake sebab dia naik kan. Jadi boleh kita tengok di time frame yang lebih besar. Dia ada tak buat petanda untuk penurunan macam ni. Jadi kalau ada, bolehlah kita follow lagi dan kita letak sell di belakang-belakang dia sikit. Sell kena ada sebab ni kita tak tahu nanti tiba-tiba ada news coincident terus naik bahaya. Sekarang ni apa-apa kena ada SL. Okay, yang ni saya cakap tadi adanya sell macam semalam kita buat semalam kat mana semalam? Semalam kan? Tak silap kita ada bagi sell semalam, tapi sell untuk scalping di pukul 9, 10, 11. Semalam saya masuk lewat kan kat sini kan. Jadi kita ada bagi entry sell dan sampai sini sell dia semalam Betul. Jadi memang dia slow tapi dia turun juga Maknanya kalau macam contoh lah kita ambil sell sini tak payah atas lah. Sini pun dah boleh dapat semalam dalam 100 pip Dan malam baru dia naik Gold ni dia turun dan dia naik dia pasal kita kata apa yang turun dia akan naik, apa yang naik dia akan turun. Jadi jangan takut kalau kita tahu dia punya tabiat dia. Cuma kita tak tahu dekat mana berakhirnya penurunan dan di mana berakhirnya kenaikan. Tapi kita tahu apabila dia start naik dia akan berhenti dekat pivot zone ataupun tengah-tengah dia. Kat mana dia bermula. Jadi yang tu yang paling penting, kat mana dia bermula. Jadi itu kalau kita dah faham benda tu, jadi kita tak takut kalau kita ada entry. Yang ni kita cakap tadi kan. Akan cuba buat penurunan sebab yang ni dia dah bagi signal, walaupun signal time frame 5 minit tadi dia dah start awal. Cuba kita tengok time frame 3 minit apa dia buat. Mana 3 minit sini sama juga. 3 minit dekat sini pula yang tak cantik Ini sama dengan yang 5 minit. Dan pada waktu ini yang bagusnya adalah time frame 15 minit. Kita tengoklah. Tapi kalau nak terbaik, kita kena tapis benda tu. Kita bukannya tapis time frame sahaja. Kita kena tapis. Apa tu kita nak tapis? Kita kena tapis dekat mana kita entry, adakah dia berada di resisten kalau kita nak sell. Betul tak macam ni? Kita tadi dapat entry dekat sini sini kita entry. Jadi dekat sini dia belum lagi sampai dekat dia punya zone resistant. Tak ada zone pun dekat sini. Jadi dekat atas ni adalah resistant. Yang ni resistant. Jadi kalau tengok shadow dia kemungkinan dah hampir dekat shadow. Kalau kita menggunakan teknik FMCBA, ini adalah zone. Ini adalah zone. Zone FMCBA adalah zone yang ini. Ini adalah zone orang panggil dia zone IB. Apabila ada candle yang terakhir naik dan candle menurun yang berjaya pecahkan support yang berdekatan ni, support berdekatan ni, ini adalah zone IB. Kalau kita tarik zone IB, apabila ada penurunan, kemungkinan price akan naik sampai sini.
Saya dah start balik cerita yang lama dulu FMCBR ni, dah lama saya tak cerita. Bila kita entry dekat sini, kita berada di kategori macam high risk lah. High risk, high return. Kalau dia high risk dan dia jalan, kita untung. Tapi kalau dia return balik, kita ada floating. Ingat tak dulu? Jadi yang dekat sini kita boleh gabungkan konsep tu FMCBR apabila ada penurunan dan kenaikan dia. Kenaikan dia pula kita tengok ada ada teknik yang menyatakan adanya sell dekat sini. Adanya sell dekat sini. Jadi kalau kita tapis menggunakan FMCBR, ni adalah IB, zone yang akan dia buat pullback. Jadi kita boleh tunggu dekat zone ni. Jadi yang sini kita boleh entry. Boleh entry. Bila dia naik, kita layer. Sebab kita tahu zone dia akan berakhir dekat sini. Kalau dia tak berakhir dekat sini, kita SL dekat sini lah. Betul tak? Kita SL dekat yang terakhir. Ini dalam penurunan yang terakhir. Paling tinggi dekat zone yang ni. Ini paling tinggi. Lagi tinggi ada lagi belakang lah. Kita ambil yang berhampiran dengan dia. Jadi dekat sini, inilah atas ni adalah SL kita lah. Kita letaklah 5 pip atas . Nanti kita tengok dia pergi mana kat sini. Kita ada soalan. Chat satu. Dia tanya kalau kita punya saldo USD maksimum berapa? Okey. Kalau goal ni buat kira-kira senang je lah. Kalau kita scalper, kita punya SL 30 pip contoh. 30 pip. Jadi kalau 30 pip, setiap entry 0.01, kita kena tahulah kita akan rugi $3 lah. $3. Jadi kalau kita entry lot besar 10 kali ganda, maksudnya 0.10, kini kita akan hilang $30. Jadi kalau sekali entry 0.10, $30 itu dah kira besar. Adalah lebih baik pecahkan menjadi 0.03 ke, atau bolehlah 0.05 ke kan, macam tu. Kita entry 2 layer ke 3 layer. Jadi kalau nak entry 10 kali dalam $100 tu, maknanya kita kena pecahkan lah. Mana setiap entry tu kita kerugian kita adalah, kalau contohlah kita buat 10 tadi kan, kena $10 lah. $10, maknanya kita boleh buat 0.01 3 layer. Tapi kalau $100, 0.01, TP 50 pip, SL 30 pip, itu dah boleh dapat $5, $5. Kalau 3 layer kalau untung dapat $15. Baru sekali entry untuk scalping $15 tu dah kira banyak. Maksudnya 15% sekali entry profit dia. Banyak jadi jangan kita nak lebih banyak daripada tu. Itu pun dah kira banyak. Jadi kalau kita entry 3 kali satu hari contoh tapi biasa scalper tak jarang 3 lebih lebih. Minima 3 lah, ambil 3 kali kan, sebab ada je setup macam ni, try. Jadi kalau kita ambil 30 pip SL, 50 pip untung. Kalau 2 kali entry 3 kali entry 2 kali untung, itu dah kira untung besar. Kalau 3 kali entry 2 kali SL, itu pun kita cuma rugi sikit je kita rugi. Sebab kita punya TP tu cover dia besar. Mana 10 pip dia kita hilang. 10 pip tu $1 je. Betul tak? Jadi kita tengok dia pergi dekat kawasan ni, dia masih lagi test tengok. Jadi SL ni letak di atas, tak kisah. Kalau dia pecah lagi, tunggulah. Tunggu apa? Tunggulah dekat tamping yang lagi besar. Ni tamping yang ni, katakan dia pecah, tunggu dekat tamping yang lagi besar. Ada tak dia buat? Tamping yang lagi besar, dia masih lagi boleh jalan satu batang candle untuk keluar. Jadi kalau satu batang candle untuk keluar, makanya sebenarnya dekat sini ada zone. Sini adanya zone di tamping yang lagi besar, iaitu dia punya resistance.
shadow dia. Yang ni dia tak sampai shadow tak sampai bila tak sampai, kemungkinan penurunan yang ni akan sampai. Ni pula akan sampai. Betul tak? Jadi ini pun adalah time frame 30 minit pun dia adalah satu petanda. Kalau dia buat lagi kenaikan-kenaikan dan dia bagi satu lagi candle color merah, boleh juga kita entry. Boleh cuba entry lah. Tapi disebabkan sebenarnya atas ni ada lagi, makanya kemungkinan time frame 1 jam atas lagi jadi untuk entry sell tu amat bahaya, betul tak? Amat bahaya. Sebab kita kata sekarang ni USD tengah melemah. Kalau ikut yang sebelum punya bacaan, makanya kita ambil peluang untuk buy saja. Dia turun kita buy, dia turun kita buy. Nak buy macam mana, tunggulah yang macam ni. Buy. Tengok time frame. Jumpa dekat mana, time frame mana, baru kita ambil. Jangan tengok time frame kecil, TP time frame besar. Tu bahayalah. Melainkan kalau kita faham multi time frame, kita guna sikit. TP naik time frame, TP naik time frame. Okay. Untuk time frame, ideanya pakai dia berapa? Okey, kalau macam teknik macam ni, biasanya kalau kita scalper laju kejap-kejap setengah jam, 1 jam nak entry, boleh pakai time frame 15 ke bawah. Yang ni ni 15 ada TP ada entry 15. Jadi kalau kat sini 15, sebenarnya time frame yang lagi kecil pun sebenarnya dia dah ada entry juga. Kita boleh check. Sebab dia dah berada di hujung-hujung di atas channel walaupun channel ni nampak naik ke atas, tapi dia sebenarnya boleh juga kita TP yang saya cakap, TP dia dekat area tengah-tengah ni kan, betul tak? Middle kan, middle. Tengok sampai tak di middle, boleh sampai dekat middle. Okey, dekat time 5 minit sama tak kita tengok. Ni cuma kita floating dekat sini lah. 5 minit floating dekat sini. Kalau kita masuk awal, contoh dia sampai sini, kita masuk, jadi floating 50 pip juga 50 pip juga. Ni kena XL lah. Kalau yang 5 minit kena XL. Tapi bila 5 minit kena XL, kita pergi dekat time frame yang besar, mungkin lain. Kita tengok time frame ni kejap. Tengok apa ada kat sini. Okey, sini dia sama juga. Sambil kecil kena. Cuma time frame 15 minit yang dia cantik. Pada waktu sekarang, time frame 15 minit champion dah. Champion lah. Dia yang dapat. Kenapa dia champion? Sebab dia anti di atas-atas. Di atas-atas di atas channel. Atas channel. Channel upper. Ini channel middle. Ini lower. Buy di upper. Jadi dia ngam di upper dan dia dah. Ini kira macam double pula confirmation. Betul tak? Sebab yang ni dia dah tembus Bollinger Band dan dia juga tembus dia punya channel. Ni macam double confirmation. Belum lagi kita tengok kalau pakai yang ni stokastik yang ni yang ni bagus untuk entry sini, bukan kat sini, dia bagi kat sini. Ini baru selamat. TP jadi maksudnya kalau seseorang tu kalau dia gunakan linear regression, dia guna Bollinger Band, dia guna stokastik pun dah cukup. Cukup bagus. Kalau kita pakai yang tak berbayar punya, yang free punya, boleh buat frame macam ni. Katakan dia bagi 3, okey buat 3 lah. 3 untuk buat channel je. Kita letak sampai 2 channel lah. Contoh lah kita letak channel 100 batang pip, 100 batang candle. Kita setting lagi 30 batang candle untuk cepat nak tawarah. Kita dah pakai tu. Lepas tu yang lain kita pakai benda lain.
kita buat yang lain. Lepas tu dekat sini kita buat yang lain. Macam ni, dapat 3 kan. Yang ni lain. Tengoklah. Tengok kita setting apa dekat sini. Boleh belajar sikit-sikit Sebab saya ambil masa macam ni nak test benda ni pun makan bertahun-tahun 3 tahun macam tu main indikator je. Mat indie. Mat indie. Cikgu Hafiz ni adalah mat indie So jadi memang main dengan semua indikator. Bukan mat Arsidi Sukun je, mat indie. Mat indie. Saya mat mental lah. Okey. Jadi ni pun kita kena tahu AO ni seller ataupun orang panggil apa? Dia punya apa lah yang susah benda nak sebut tu, saya pun lupa. Kan apabila ni masa apa? Macam buyer and seller tu dalam kategori apa? Buyer and seller kalau dia kurang volatility. Itulah gulung lidah tau, betul. Volatility. Ni volatility kurang. Tapi yang ni sebenarnya dia tengah mengumpul tau. Mengumpul liquidity. Bila dah banyak nanti dia akan boom lah. Macam ni lah. Ni tengok ni. Kecil sekali kalau dia boom, pull back terus. Biasa kalau macam ni yang naik panjang ni, kalau yang saya belajar LA panjang ni adalah 3. Apabila ni adalah 3, ni adalah 1. 1, 2, 3. Kemungkinan ni adalah 4 dan target kita 5 adalah di atas. Okey tak? Ni kita bagi tahu saya bagi tahu kalau ikut nak belajar level ni beribu-ribu beribu-ribu saya bagi sikit sebab saya pun bukannya tahu sangat dan masih lagi tengah belajar. Itu adalah dia punya ni lah. Kalau ni panjang ni adalah 3, ni dah confirm ni adalah 1, ni adalah 2. Kalau di time frame yang lagi kecil ini mungkin ada divergent divergent. Dia kadang-kadang nampak divergent, kadang-kadang tak nampak. Kadang-kadang dia ada di time frame yang lebih kecil ingat ni je, ni panjang 3. 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan sampai ataupun melepasi. Minimal sampai lah. Kalau dia tak sampai maka ni itu cacat lah dia. Dia cacat. Jadi kita boleh tahu tau. Bila kita tahu macam ni, pam 1, 2, 3, 4, 5, makanya kita tahu confirm lah ni boleh pecah. Betul tak? Boleh pecah. Maknanya kalau boleh pecah, kita dapat entry sell kat sini, boleh sell. Tapi TP kecil lah. Sebab kita tahu dia boleh sell dan kita tahu dia boleh pecah, janganlah ambil TP sampai bawah. Dia boleh pecah. Ambil sikit lah. Macam ni sikit lah. Sebenarnya time 1 minit dah jalan lah. Ni kan. Bollinger Band kan. Bollinger Band. Ni masuk. Ni entry. Sikit je lah dapat. Kemungkinan dia stop sampai sini. Sebab sini adalah resistance. Resistance bukan support kan. Dia terhenti dekat sini. Setiap perbuatan dia ada sebab. Kenapa dia berhenti kat sini? Sebab sini ada resistance. Kenapa dia berhenti kat sini? Sebab sini adalah linear progression channel menunjukkan kenaikan dia ini adalah dia punya lower. Dia semua ada sebab Jadi kalau kita anti daripada sini turun ke bawah, ada risiko lah. Risiko bukannya tak boleh, risiko lah. Kemungkinan sini dia boleh sampai sini juga. Sebab ini adalah yang pertama dia pecahkan, yang ini adalah kedua dia pecahkan. Dan ini adalah yang pertama dia akan buat pullback, yang ini dia mungkin akan turun sampai dekat sini sebelum dia naik lagi. Dia ada banyak kebarangkalian. Jadi setiap time frame dia ada cerita sebenarnya. Ini cerita dia lain. Pergi time frame ni cerita dia lain.
Lain-lain cerita. Jadi kalau kita ambil time frame untuk scalper, ni soalan ni, panjang dia ni jawapan. Scalper ambil 5 minit, 1 minit ataupun 3 minit. Tengok mana satu, match kan. Kena buat latih to be juga. Macam saya bagi tahu, tak semestinya you faham. Faham dengan cara apa? Faham dengan cara buat sendiri, training sampai kita faham betul-betul. Sebab kita faham dengan melalui keadaan tu. Sebab ini bukan baca buku, lepas tu dapat jawapan boleh tanda ABC. Ini bukan jawapan ABC. Tengok macam ni kan. Yang ni dia bagi satu batang, kecil je. Tapi kalau nak turun, dia boleh turun lagi sebab dia ada lagi satu dekat sini. Tak? Sini ada lagi. Ini adalah resistor memberikan support. Ni pun resistor memberikan support. Sebab ni dia pernah pecahkan dia, dah pernah pecahkan dia. Dia hormat ni dulu sebab dia dah pernah, dia yang terakhir. Dia turun, dia naik sikit. Yang ni dia akan turun, dia akan start dekat sini lagi. Okey, kita dah berada di pengakhiran rancangan. Okey, dan kita ngam-ngam 1 jam sebab tadi kita masuk 11.35, 10.35, 10.36 kan. Jadi saya dah buatkan ngam-ngam 1 jam. Jadi kita akan jumpa lagi esok hari esok hari di waktu yang tepat lah. Dia lewat dia 5 minit yang tu je lah. Kita ada sesuatu nak bagi tahu. Kita ada IB development program. IB development program kita esok besok kita akan bagi dia punya mukadimah tentang apa yang kita akan sampaikan cikgu tu apa yang dia nak sampaikan pada IB camp nanti dekat Podison 2 hari 1 malam percuma makan sekali. Kita punya bos belanja tak ada hal. Lepas tu bos kita regional manager daripada luar negara sanggup datang jadi Mr. Raymond. Jadi kalau ada apa-apa masalah boleh tanya waktu tu, dan kalau ada apa-apa nak buat pembaharuan untuk pembangunan IB boleh bagi tahu, boleh bagi suggestion itu waktu kita beramah mesra dengan orang-orang besar di WTF, bukan di Malaysia punya HQ daripada HQ jadi jangan lepaskan peluang. Yang tak ada nama tu bagi tahu je, nanti kita akan tengok selit-selitkan macam mana. Yang datang akan dapat baju juga dan kita akan buat video-video dekat situ cantik sikit untuk promosi-promosi yang akan datang. Maknanya siapa yang datang tu dia ada dalam video tu kan, dalam video tu, dalam gambar tu. Jadi kita boleh IB boleh gunakan benda tu untuk promote dirinya. Saya orang yang terawal untuk naikkan weighted ni. Weighted dia di wave 2 ni sekarang ni, berakhirnya wave 2 dan nak pergi wave 3 ni. Lepas ni kan susah nak break. Dan kalau nak break tunggulah habis wave 3, untuk wave 4 barulah pergi lagi satu kan. Jadi kalau nak gerak sekarang sebab kita tengah push laju Betul. Jadi Veltrain ni tak lama lagi akan menjadi satu broker yang sangat antarabangsa. Dan kami tengah menuju kita target 5 tahun akan datang 2028 dia akan menjadi top 10 world bukan top 10 Malaysia saja tahu world top 10 tahu. Tapi kita punya customer service bagus kan, semua bagus. Jadi kita kena ingat macam kita buat jalan yang kita buat jalan, kita nak dapatkan jalan yang bagus. Jalan yang lama tu terpaksa kita hancurkan. Dan dia akan ambil masa untuk mencantikkan jalan tu. Sebab dia kena korek balik, dia kena tampal, dia kena tambak tanah, kasih padat, kena tunggu lama sikit untuk padat. Lepas tu baru kita boleh turap jalan yang baru untuk lancar. Itu dia punya skenario dia. Okey. Betul. Terima kasih Ali, terima kasih. Good luck. Okey. Sama-sama kita dengan ni. Ali pun kita punya IB Apa nak daftar NDB boleh contact Ali Iskandar. Dan boleh claim NDB 50 kat dia. Alright. Okey, kita jumpa lagi esok hari di waktu yang lebih kurang sama. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Bye.